Allah jemput Nabi secara direct. Ketika mana Nabi berhadapan Allah Subhanahu Wa Taala di mana di Sidratil Muntaha, di mana? Tak tahu saya dulu pergi. Situlah Allah kata, ya Muhammad, aku wajib atas diri engkau dan umat-umat engkau sembahyang 50 waktu sehari semalam. Nabi ini tuan-tuan dah dapat 50 waktu sehari semalam. Dia seorang, ya Allah. Sebab selama ni dia buat apa? Tiba-tiba diwajibkan 50 waktu. Sono tak? Oh, Nabi punya sono. Dia pun laju turun ke dunia. Begitu seluruh umat dia, kita pada bangga kerana Allah wajib sembahyang 50 waktu sahaja. Dia tidak turun langit ke-7 sampai langit yang ke-6. Nabi Musa setia menunggu. Sejak Nabi naik jam 11-12 malam, tunggu sampai pukul 5 pagi. Nabi balik dia tunggu. Tak tidur Musa malam. Tunggu untuk apa? Ini ulama soalan kata Musa kenapa Nabi tidak tunggu? Sebab ulama kata Nabi Musa satu-satunya Nabi yang Allah anugerahkan mukjizat di mana dia boleh berkata-kata, berdialog direct impromptu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Musa. Allah sebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Musa, kata-kata biasa, kata-kata menyatakan orang. Direct dia cakap. Allah tanya, Musa boleh jawab. Musa tanya, Allah boleh jawab. Direct impromptu. Tetapi sepanjang Musa berinteraksi dengan Allah, dia sendiri tak tahu Allah macam mana. Tiba-tiba Musa mendapat tahu yang Muhammad diundang, dijemput, menghadap Allah. Tentu Muhammad tahu Allah macam mana. Sebab itu Musa tahu nak tanya Muhammad macam mana Allah. Kita buka sejarah, kita baca. Ada ulama menukilkan apa dialog antara Musa dan Muhammad. Walau berlaku di alam mereka, sebab Nabi riwayatkan melalui cerita orang tahu. Di atas soalan Musa, kaifal muqabalah, macam mana pertemuan dengan Allah. Mungkin Musa nak tahu kursi macam mana, duduk macam mana, makan apa, Allah jamu apa, Allah macam mana, Allah duduk macam mana, buat apa. Itu Musa nak tahu. Tiba-tiba Nabi jawab, azim, hebat. Apa hebat? Allah yang hebat, majlis menghadap yang hebat, tempat yang hebat. Muhammad tak azim. Apa hebatnya? Banyak. Apa yang banyak tu? Bayar. Berapa? 50. Bayar 50 waktu. Musa itu. Musa kata, ya Muhammad, kamu jangan sombong. Ya apa sombong banyak? Namanya buat 2 je, 50. Sebab Nabi anggap kena baik. Nabi banyak je. Buat lagi. Nabi banyak tanah. Nabi sombong. Musa kata, ya Muhammad, kamu yang fikir diri kamu. Kamu tak ada masalah. Tapi kamu kena fikir umat kamu yang hidup di tahun 2012. Dia tidak balik ke dalam pesawat polis. Boleh tak buat 50 ni? Kalau polis tak buat 50, dah dia kena bawa sejadah. Kerja-kerja sengaja bayar. Kerja-kerja bayar. Boleh. Itu Nabi Muhammad fikir waktu. Akhirnya ulang alik nadab Allah korang tinggal berapa? Itu pun Musa kata, ya Muhammad dia pun banyak. Betul Musa ya. Dia kata, ya Muhammad 5 pun banyak. Naik lagi kita kurang lagi. Muhammad tak malu sekali aku. Akhir Muhammad turun ke dunia membawa sembahyang 5 waktu sehari malam. Tapi Nabi kata apa? Qala Rasul, khamsun fil amal wa khamsina fil ajr. 5 pada perbuatan. 5 pada perbuatan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, apa? 5. Kalau tuan-tuan buat 5, genap 5, ganjaran yang kita dapat, pahala yang kita dapat, seolah-olah kita menjaga sembahyang 50 waktu sahaja. Kita buat 5, dapat 50. Kalau 4, dapat 40. Sembahyang bukan macam matematik. Sembahyang bukan macam matematik. Matematik 5 tolak 1, 4. Betul.
Sembahyang 5 tolak 1. 5 tolak 1 kosong. Kosong. Dia tak dapat lagi dah. Sebab Nabi kata qala Rasul, man taraka salat al-'asr muta'ammidan faqad hadatha 'amaluhu. Barang siapa sengaja meninggalkan satu solat asar, tinggal satu je, 5 tolak 1, faqad ijabah, fa jawab, fa lil qasam, demi sungguhnya akan terhapuslah semua amalan tertulis. Jangan nangis. Kalau satu je. Dalam Quran Allah sebut dengan firman A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sembahyang. Dia sembahyang. Memang dia sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mengendaki satu sembahyang dia lalai, dia tak buat. Dilalai oleh bola sepak. Kaya apa? Euro 2001. Dia tahu dia ulang-ulang dia buat apa? Setiap dapat pelapan ulangan dia. Dia tengok pelapan tu sampai tengah malam. Lepas bola pun dia pun tidur. Satu tanya dapat jalan di bola sepak. Satu dia. Dia 4 dia buat. Subuh zuhur, maghrib, subuh zuhur, asar, maghrib buat. Isya tak buat. Dilalai oleh bola. Atau pun tidur. Maka dia dianggap orang tak semayang, merasa dia tak mahu baik. Maka sebab itu ibrah bagi Isra Mi'raj, ingat yang penting ialah kewajiban salat. Tolonglah didik anak-anak kita, latih anak-anak kita supaya anak-anak yang bersalat, dengan harapan bila anak-anak kita bersalat, besok menantu kita orang salat, akanlah ada cucu-cucu yang bersalat. Tapi kalau dah bapa tak bersalat, anak-anak tak salat, nantu dia mana? Nantu dia mana? Dia tak kisah asal loaded sudah ada. Mayang tak apa, nanti loaded. Akhirnya jadi hantu menantu. Okey? Maka sebab itu kesimpulannya, saya kata tuan, apa pengajaran kita dapat? Akhir sekali, semua ustaz kata pengajaran Surah Mi'raj ialah pentingnya ibadat sembahyang. Di akhirat nanti, bila mana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di mahkamah Rabbul Jalil, berdiri kita di mahkamah Rabbul Jalil di hadapan Allah, hakimnya Allah, mahkamah Rabbul Jalil. Nabi kata apa? Qala Rasul, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat atammaha an-nafaqah. Salat Rasulullah yang bermaksud besok berdiri di hadapan Allah di mahkamah Rabbul Jalil, yang pertama akan disoal malaikat, cuba cek sembahyang itu cukup tak? Sembahyang dulu, yang lain nanti dulu, yang lain nanti. Sembahyang dulu. Malaikat buka lah kitab rekod sembahyang dia. Sebab ulama-ulama kata, berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, ulama kata dalam kehidupan kita hari ini ada satu rekod khas, satu buku khas yang mencatatkan ibadat sembahyang kita. Itu satu buku khas, satu rekod khas. Besok bila Allah kata cek sembahyang dia, maka malaikat akan dikabul. Tajuk dia solat. Yang lain nanti. Malaikat buka rekod, tengok. Oh, malaikat dia di kepala. Malaikat duduk tengok. Tuhan dengar pada tujuh malaikat. Ini apa Tuhan berderet-deretnya. Dia ada Jumaat raya. Jumaat raya. Yang ada rekod sembahyang dia Jumaat raya. Yang lain tak ada. Allah kata next mulai Khamis. Malaikat epic. Tuan, tapi di dunia ni haji banyak kali ni. Waktu Khamis out. Next mulai. Maknanya ulama kata bila sembahyang tak cukup, sembahyang tak buat, semua ibadat yang lain berhentuk habis. Maka bisa kata kebaikan orang Islam terhalang kerana tidak sembahyangnya. Maka sebab itulah, jadi ibadat kita Allah ada kira, ada darjat, ada pahala. Ingat, sempurnakan sembahyang. Kalau bagaimana sekalipun sembahyang jangan tinggal. Itu mungkin yang akhir yang ketiga dia cakap mungkin masa tak mengizinkan, teruskan dia. Kenapa? Kenapa yang ketiganya? Kenapa bila mana Nabi nak Isra Mi'raj menghadap Allah di situ berhak, kenapa Nabi bawa pergi ke Al-Aqsa? Betul. Kalau Nabi bawa Isra Mi'raj naik pun dah daripada Mekah naik ke atas. Dia pergi ke Al-Aqsa berapa?
Apa dia? Kenapa? Kenapa? Jawapannya, saya kata, masa itu, dunia hari itu, ketika itu, masjid yang ada di dunia ini hanya dua. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Agaknya kalau masjid lain ada masjid negara, ada masjid datang masjid negara. Ya, kalau masjid negeri pun ada boleh kita datang masjid dia agaknya. Ini menunjukkan betapa pentingnya masjid di dunia dalam kehidupan umat Islam. Lebih-lebih lagi kalau rangka menunjukkan untuk mempercepat. Dikaitkan masjid dengan salat. Dikaitkan masjid dengan salat. Untuk apa? Artinya tuan-tuan nak sembahyang, pergilah di masjid. Nak berjemaah, pergilah ke masjid. Bila mana berjemaah di masjid, pentingnya masjid dalam kehidupan kita para sepanjang zaman. Apa? Siapa? Nak cerita pertama penting masjid. Maka Nabi bila tentu bila dia peluang ada hijrah pergi ke Madinah, masa di Mekah boleh dia buat. Jangan nak buat masjid, nak berjemaah sembahyang pun tak boleh. Kalau berkawan diwajibkan sembahyang sebelum hijrah, tak ada peluang. Tapi bila Nabi hijrah sampai di Quba, Nabi diberitahu, ya Rasulullah, di sini ada minoriti orang Islam. Sudah ada orang Islam, kata Nabi bina masjid. Sebab masjid penting dalam kehidupan orang Islam. Nabi pergi ke Madinah. Ajidah pertama Nabi di Madinah, membina lagi masjid pada masjid. Nabi itu menunjukkan penting masjid dalam kehidupan umat Islam. Kita kena pergi masjid. Kalau Nabi nak Isra Mi'raj pergi masjid, kenapa kita tak pergi masjid? Sebab di masjid kita akan belajar 3 perkara. Di masjid kita akan belajar 3 perkara. Tolong beri perhatian betul. Buat masjid ni orang perempuan tak wajib pergi jemaah, tak wajib jemaah, tak wajib. Kalau nak pergi tak sekolah. Orang perempuan ingat ya, orang perempuan tak diwajibkan jemaah, betul tak? Orang perempuan wajib jemaah tak? Tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Pergi boleh. Pergi boleh tak? Perempuan wajib jemaah tak? Tak wajib. Tak boleh pergi? Boleh. Yang wajib orang lelaki. Orang tu sembahyang. Ya? Orang lelaki dalam pergi masjid pasal apa? Di masjid nak mengajar orang lelaki 3 tahun. Tolong beri perhatian. Yang pertama, di masjid adalah tempat mengajar kita arti pemimpin dan kepemimpinan. Di masjid. Nak belajar jadi pemimpin. Daripada kecil-kecil pemimpin sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, suami, kampung, negeri, negara, itu saja. Di masjid kita belajar jadi pemimpin. Sebab siapa yang jadi imam, dia adalah pemimpin. Yang duduk belakang siapa dia? Makmum, orang yang kena pimpin. Sebab itu mengajar kita, bila kau pergi jemaah masuk masjid, dia depan tu bos lah. Pimpin kau. Islam kata, wajib taat pemimpin. Tetapi, wajib taat ada kecuali. Sebab itu dalam konteks ini ingat ya, kalau Allah kata apa? Laqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amr. Kenapa dia kata wa atti'ulil amr? Bila taat Allah, atti'ullah. Taat Rasul, atti'u. So, taat pemimpin, dia tak kata atti'u. Dia kata wa ulil